Semalam di Parlimen, Menteri Kewangan telah cuba mengalihkan perhatian ke melut antara 2 darjat di mana Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi melanggari kuarantin kendiri selama 14 hari dan di kompaun manja hanya RM1,000, sedangkan makcik warga emas berumur 72 tahun dihadapkan ke mahkamah dan didenda RM8,000 serta penjara sehari. Menteri Kewangan menyatakan bahawa 101 projek rundingan terus yang bernilai sebanyak RM6.6 bilion telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Pakatan Harapan. Dalam kata lain, kos purata setiap projek rundingan terus di zaman PH adalah RM65.3 juta. Namun, berapakah peratusan RM6.6 bilion ini berbanding dengan nilai keseluruhan perolehan di bawah Pakatan Harapan? Jawapannya ialah 1.4%. Rujuk jadual di bawah yang diperolehi dari laporan anggaran perbelanjaan 2018 dan 2019. Kalau kita lihat, total procurement is RM477.4 bilion. Sekiranya 6.6 bilion dibandingkan dengan RM477.4 bilion, hanya 1.4%. Kalau kita tidak mengambil kira bekalan dan perkhidmatan, hanya perbelanjaan pembangunan sahaja, ia hanya 6%. Bolehkah Teguh Zafrul menyatakan nilai projek-projek rundingan terus oleh BN dan projek-projek rundingan terus yang diluluskan oleh Perikatan Nasional? Adakah nilai projek-projek rundingan terus tersebut lebih daripada 1.4% jumlah keseluruhan perolehan kerajaan? Senarai berikut merupakan beberapa projek rundingan terus oleh Kerajaan Barisan Nasional. Ini saya bagi 12 projek, di mana hanya 12 projek jumlah yang diberikan secara rundingan terus adalah sebanyak RM139.4 bilion. Kes sensasi Jepak Holding sahaja yang melibatkan skandal rasuah orang kuat BN di mahkamah pun sudah bernilai RM1.2 bilion. Bandingkanlah BN 12 projek sudah RM139.4 bilion dengan 101 projek rundingan terus Pakatan Harapan sebanyak RM6.6 bilion. Nilai projek rundingan terus Perikatan Nasional yang diluluskan oleh Zafrul, kita masih belum tahu lagi. Jauh bezanya di antara BN dan PH. Menteri Kewangan juga gagal mendedahkan senarai penuh 101 projek rundingan terus Pakatan Harapan dan syarikat yang terlibat. Saya cabar beliau dedahkan kesemuanya supaya rakyat boleh menilai dan membandingkan syarikat mana yang berjaya mendapat tender, kroni siapa yang dapat, serta menteri mana yang memohon kelulusan rundingan terus. Atau Zafrul takut akan terbongkar nanti bahawa Perdana Menteri sendiri yang juga bekas Menteri Dalam Negeri di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dan juga menteri-menteri pengkhianat yang lain pun ada memohon projek rundingan terus daripada saya sebagai Menteri Kewangan. Adakah Perdana Menteri Perikatan Nasional juga bersalah jika beliau memohon projek rundingan terus pada masa itu sampai hati mereka mengutuk diri sendiri? Perlu ditegaskan bahawa Pakatan Harapan mengamalkan sistem tender terbuka selaras dengan manifesto dengan meluas dan telus, terutamanya untuk projek-projek besar. Pengecualian daripada menggunakan kaedah tender terbuka dibenarkan oleh Kementerian Kewangan berpandukan garis panduan kerajaan yang dilampirkan, iaitu tertaluk kepada syarat tertentu seperti perolehan masa krisis atau bencana alam, perolehan berkepentingan nasional dan melibatkan keselamatan negara, khususnya ATM, Angkatan Tentera Malaysia dan PDRM, Polis Diraja Malaysia. Kepakaran khusus one of a kind, iaitu di mana hanya seorang pakar itu boleh digunakan. Kalau kita nak bekalan Microsoft sahaja, tak boleh pilih yang lain untuk beli Word. So, itu dengan terus dan sebagainya. Security issue ini memang dalam Angkatan Tentera Malaysia, terutama hal-hal yang bersangkut paut alat-alat penyiasatan, jenis komputer dan berbagai perkara lagi yang tidak dibuat secara open tender. Misalnya kalau nak beli helikopter, itu open tender. Kapal pun kita boleh buat open tender. Tapi ada peralatan-peralatan khas yang saya tak boleh mention satu persatu. Itu memang dirunding dan ada pakar-pakar tertentu. Kabinet juga boleh memutuskan untuk melaksanakan rundingan terus. Satu perkara yang nampaknya semua menteri-menteri pengkhianat sekarang sudah lupa. Ini ialah untuk mengambil kira keadaan cemas. Kalau bencana alam, contohnya Sungai Kim, di mana kita berikan peruntukan segera, ataupun COVID-19, di mana kita juga berikan peruntukan segera. Ini diluluskan kepada pihak kementerian. Bukan bila saya lulus, saya akan lantik itu kontraktor. Tidak. Kementerian akan uruskan. Oktober 2018, satu jambatan di kawasan saya, Jambatan Serdang, roboh. Dan itu menyebabkan kesulitan kepada 3,000 penduduk. Saya menulis kepada Menteri Kewangan dan berdasar pada tata cara perolehan yang mendesak dan perlu disegerakan. Kiranya perolehan tersebut
tersebut tidak dibuat dengan segera akan memudarat dan menjejas perkhidmatan dan kepentingan awam. Dan Menteri Kewangan memberikan kelulusan, JKR kemudiannya melakukan proses seterusnya. Dan sekarang jabatan dalam pembinaan. Kalau saya nak sebut dengan 3,000 penduduk, tunggu ya. Kita akan buat open tender, akan ada speknya, akan ada satu kajian oleh pelbagai jabatan. Tuan-tuan dan puan-puan kena tunggu, dan sampai sekarang belum selesai. Maka keadaan itu juga mematuhi tata cara perolehan dalam konteks itu. Jadi itu adalah amalan yang sangat transparan yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Itu satu daripada banyak contoh lain. So di sini saya tidak lihat di mana kita melakukan kesalahan. Oleh demikian, saya mendesak Tengku Zafrul mendedahkan segera senarai penuh projek rundingan terus oleh Pentadbiran Barisan Nasional, oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jangan fitnah. Jangan suka baling batu sembunyi tangan. Jangan cuba mencipta persepsi untuk mengalih perhatian daripada kepincangan dalam Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Berani kerana benar, amar makruf nahi mungkar. Sekian, terima kasih kepada semua.